Sama dengan kita di studio ketika ini, iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Samali Haji Adam. Assalamualaikum Ustaz. Selamat Hari Raya. Dah lupa tu, ini bahasa isyaratnya. Kadang-kadang dia dapat salam-salam. Sebelah kiri ke sebelah kanan tu? Mana saja tadi? Sebelah kiri. Kan kita bersalam sebelah kanan. Benar je tu. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Benar je tu. Baik Ustaz, ni bercakap mengenai dengan sebelum kita ni lebih berpanjang lebar lah untuk mengupas intipati khutbah Aidilfitri kemarin. Sebelum itu kita ni turut menerima beberapa kiriman gambar yang juga tular menerusi aplikasi WhatsApp. Cara ataupun kaedah pelaksanaan membaca khutbah Aidilfitri. Khutbah Jumaat, khutbah Aidilfitri. Macam-macam Ustaz yang kita lihat. Banyak persoalan timbul sebenarnya. Masya-Allah, masya-Allah. Macam adakah dijadikan mungkin kalau soalannya tu kan, adakah diperlukan untuk adakah ketani syarat? atau syarat atau apa diperlukan untuk ketani memegang tongkat atau? Baik. Macam mana tu Ustaz? Baik, alhamdulillah Fakhrul dan juga Sarina, alhamdulillah. Pertama sekali saya ucapkan selamat Hari Raya kepada kedua presenter kita dan juga seluruh umat Islam yang sedang mengikuti rancangan pada pagi ini. Dan ini adalah satu soalan, sebenarnya soalan cepu emas ni. Cepu emas. Pasal di pemikiran orang Brunei memang barangkali orang berfikir bahawasanya kenapalah masyarakat Islam membaca khutbah kemudian ada tongkatnya macam-macam dia punya bentuknya. Ada yang menggunakan kayu golf, ada yang menggunakan dengan joran dan sebagainya. Baik, sebenarnya perkara ini kita ni perlu melihat dengan bentuk sensitiviti umat Islam sendiri. Kerana apa? Kerana kita melihat khutbah itu adalah merupakan sunnah di dalam ketika selesai menunaikan sembahyang sunat Aidilfitri. Sunat. Dan dalam bentuk caranya dan syarat-syarat yang tertentu. Manakala tongkat itu juga adalah sebahagian daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Dan perlu diingat, bila mengatakan sunnah, maka kita ni perlu melihatlah apa tongkat, apa jenis tongkat yang dipakai. Itu perlu kita ni ukur dan perlu kita ni pahami supaya tidak lari daripada konsep di dalam penyampaian khutbah. Tetapi bila bentuk tongkat tadi sudah diubah dalam bentuk yang menyebabkan orang macam yang tadi jadi pebunan, maka ini kita ni melihat bahawasanya satu pandangan ataupun satu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kadang-kadang lebih mengundang kepada negatif daripada positif pulang ni. Betul, kan, Ustaz. Dan lagi kita ni melihat di sini, barangkali ada segelintir ketua keluarga yang memikirkan hanya bila khutbah mesti pakai tongkat. Mungkin cuma tu. Pasal ini kali pertama kan, Ustaz? Kali pertama. Kali pertama dan orang memberikan respon yang berbeza-beza ni. Betul. Sebab itulah kita ni perlu memahami dan perlu dipahami kalau kita melihat kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, ada sebutkan dalam kitab dalam kitab fiqh ada mengatakan Rasulullah kalau tidak menggunakan tongkat, kadang-kadang Rasulullah menggunakan pedang. Pedang lagi bahaya. Kemudian kadang-kadang Rasulullah menggunakan busur panah. Dan kadang-kadang Rasulullah tidak menggunakan tongkat. Ini yang perlu kita ni faham. Kalau bermakna di dalam sekarang ini ketua-ketua keluarga tidak memperolehi benda-benda yang boleh dikatakan dijadikan tongkat, maka memadailah dari segi kita ni menyampaikan. Pembacaan saja. Pembacaannya yang penting ialah pembacaan khutbah dalam keadaan tenang dan isi kandungan. Yang penting untuk disampaikan kepada ahli keluarga. Itu yang lebih utama daripada kita melihat daripada segi fizikal di dalam cara penyampaian. Maaf juga dengan soalan ni kan Ustaz. Ingat orang seperti yang saya katakan dulu, tidak ada soalan yang sia-sia. Kalau ada jawapannya, baik tak tadi tahu jawapannya. Sekiranya Ustaz, biasanya lazimnya imam apabila menyampaikan khutbah di mimbar dengan ada tongkatnya sekali. Tetapi dengan keadaan sekarang ini, indah kan dipaksakan untuk melakukan hal berkenaan. Jadi bolehkah dilakukan mungkin secara duduk ni ataupun secara apa ni? Macam mana Ustaz? Mungkin berkebetulan juga ketua keluarga tersebut mempunyai keuzuran tetapi tetapi nyata orang ajaknya benar-benar akan menyampaikan kurang upaya tetapi boleh. Macam mana Ustaz? Apa tu? Baik, alhamdulillah, masya-Allah. Macam mau kan dikupas ini sedikit soalannya. Baik. Sebelum itu juga kita ni perlu faham, ya sebenarnya khutbah Aidilfitri dengan khutbah hari raya dengan khutbah hari Jumaat dia berbeza.
khutbah Jumaat adalah rukun dalam sembahyang Jumaat itu sendiri. Ya. Manakala khutbah Aidilfitri adalah sunat hukumnya. Sunat dan dituntut melakukannya. Bermakna kalau kita ni lakukan, alhamdulillah baik. Kalau kita ni tidak dapat buat pun tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau ingin membuat kalau Aidilfitri, kalau kita ni kan buat secara berdiri, adapun duduk pun boleh. Sebenarnya boleh. Sebab setelah kadang-kadang kita sampai. Yang penting message di dalam isi khutbah tadi itu sampai kepada ahli keluarga. Itu yang paling mustahab. Baik, uniknya pada tahun ini melihat pada keunikan. Uniknya pada tahun ini Tani mencipta momen-momen yang mungkin pada satu hari apabila kita kanang yang menjadikan sebenarnya satu kenangan manis, Ustaz. Dan saya percaya yang mulia Ustaz sendiri pun selaku ketua keluarga kemarin menyampaikan khutbah Aidilfitri untuk kalangan ahli keluarga dan bagi pandangan Ustaz sendirilah intipati khutbah Aidilfitri pada tahun ini barangkali dapat kita kupas dan kongsikan terus kepada masyarakat penonton kita. Alhamdulillah. Tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas penyusunan di dalam teks khutbah yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Hal Ehwal Agama dan teks khutbah ini sebenarnya telah diedarkan dengan jalan mudah melalui WhatsApp dan kita dibaca di sana itu pun barangkali bukan saja ketua keluarga membaca, malah semua orang-orang yang menerima message tersebut pun membaca dengan secara persendirian. Cuma kadang-kadang pertama sekali kalau message yang diterima tulisan Jawi. Jadi kebingungan masyarakat kita yang kurang memahami pembacaan Jawi, jadi diterjemahkan lagi di dalam bentuk tulisan Rumi. Baik, yang penting ialah intipati di antara isi khutbah tersebut ialah yang pertama sekali ialah menyentuh berkenaan dengan supaya kita sebagai umat Islam perlu adalah sabar dan tabah di dalam menghadapi ujian yang mana kita ketika ini menghadapi situasi pandemik COVID-19. Jadi di dalam kita meraihkan hari raya maka hendaklah kita ini bersabar kerana ada suatu kejanggalan dan keganjilan yang akan kita ni hadapi di dalam merayakan sambutan hari raya pada tahun ini kerana kalau kita perhatikan sembahyang hari raya tidak dilakukan di masjid-masjid, malah dilakukan di rumah secara persendirian. Ini yang pertama sekali. Maka sebab itulah bila mana kita ni ditanamkan perasaan sabar, maka kita ni perlu redha dan melakukan yang terbaik di dalam sambutan hari raya. Kemudian yang kedua lagi ialah peranan kita. Peranan kita sebagai individu di dalam menangani bersama, bukan hanya mengharapkan pihak kerjaan saja. Di mana kita ni individu perlu berganding bahu supaya penularan COVID-19 ini terhenti. Itulah kenapa penjagaan dari segi kebersihan, sentuhan fizikal, semua perkara adalah perlu kita ni ambil kira. Jangan kita ni melihat kepada saran dan pihak kerjaan, tapi kita ni tidak melaksanakannya. Jadi bermakna ini suatu pengabaian di dalam tanggungjawab kita sebagai masyarakat Islam sendiri. Kemudian yang ketiga kita lihat dari segi di mana saranan untuk kita agar memperbanyakkan doa. Kerana doa itu adalah dipanggil senjata umat Islam, senjata orang beriman. Maka inilah peranan kita ni supaya jangan terlepas pandang dengan memperbanyakkan doa kerana sungguhnya kita ni pun faham penawar dalam masalah penyakit COVID-19 ini tidak ada. Belum ada ditemui. Jadi apa kita ni yang perlu solusi yang boleh kita lakukan? Doa. Jangan kurang doa. Kemudian lagi kita lihat bagaimana di dalam intisari khutbah saranan untuk supaya kita ni melakukan sembahyang puasa. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini juga ada saranan yang terkandung di dalam intipati khutbah Aidilfitri. Kemudian lagi kita lihat juga bagaimana isi khutbah menyarankan kepada kita agar terus istiqamah. Setelah kita ni selesai menunaikan ibadah bulan Ramadan, bermakna apa yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan seperti memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, memperbanyakkan sedekah, maka selepas Ramadan Syawal maka kita teruskan aktiviti keagamaan. Bukan terhenti setakat Ramadan saja. Inilah yang beberapa perkara yang boleh kita ni ambil peringatan
dan juga untuk semata-mata kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya nyawa di bulan Ramadan itu disambung. Dipakai guna pakai sepanjang tahun. Sebab Ramadan itu sudah mencajing kita ni. Sudah mencajing kita ni. Ya, iman kita ni macam bateri kan. Jadi bateri itu yang makin lama makin pudar, makin lama. Jadi masuk Ramadan charging balik. Begitulah juga keadaannya. Kita melihat sebenarnya bagi individu yang benar-benar tahu, mungkin satu mempunyai kesedaran tinggi, kesedaran diri yang tinggi, pasti akan merasa hikmah di sebalik dugaan yang kita ni alami di Brunei. Nyorang apa ancaman wabak COVID-19. Bagi Yang Mulia Ustaz sendiri, hikmah yang kita ni boleh rasakan pada Syawal tahun ini, walau ianya agak berbeza dari Syawal yang sebelumnya. Ya, baik. Fakhrul pun barangkali melihat situasi hari raya dulu orang berpusu-pusu pukul 7.30, sebelum 7.30 sudah berhimpun di masjid. Indah memikirkan persiapan di rumah untuk membaca khutbah. Tidak ada. Tapi tahun ini kita lihat persiapannya itu malamnya sudah. Berapa hari sebelum? Berhari-hari sudah. Hanya aku membaca khutbah ni paksa dilatih lah. Praktis membaca awal-awal. Ada yang Ustaz, ada yang sampai mengupload di Instagram kan, sampai testing mic lagi tu. Mudah-mudahannya okey mic-nya ni. Ya. Pakaian lagi. Pakaian. Macam okey, pakaian ini sesuai atau indahnya. Pakaian ini baik ya. Tapi bagi kita ni yang melihatnya itu satu anekdot atau momen-momen menarik. Tapi kadang-kadang ia memberikan kita ni lebih insaf ni juga. Betul. Bahawa orang itu benar-benar rasanya akan menghargai. Ada menghargai. Ini yang dipanggil hikmah. Di dalam khususnya kepada ketua keluarga. Ketua keluarga, hanya aku ketua keluarga mestilah mempunyai kebudayaan. Dan lagi satu, berlatih bertakbir. Dulu takbir dah pernah. Jadi makmum saja. Besok di masjid di belakang tapuk di ujung-ujung dinding. Ini kalian ni tak keluar suaranya. Kemudian lagi berlatih je supaya mengingati imam rakaat pertama jangan lupa takbir 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Itu pun ada yang lupa. Pun sehingga itulah ya pada tahun ini orang ia mau indah mau ketua keluarga dan mungkin pastinya pembantu kalau bapa jadi imam tu, kalau anak jadi Bilal, salah seorang jadi Bilal. Mengingatkan betul, diorang terpaksa menelaah balik. Betul? Inilah hikmahnya sebenarnya mengeratkan institusi keluarga di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini yang hikmah yang luar biasa. Dulu kadang-kadang Pak Khrul, kanak-kanak ni payah kan dia bangunkan bawa ke masjid. Ani mau dah mau paksa sembahyang raya sebab buat di rumah. Kadang-kadang 8 rakaat, lepas satu main di belakang. Cuma tujuh tu kan zaman kanak-kanak zaman kanak-kanak yang besok. Jadi kita perhatikan, itu salah satu di antara hikmahnya. Kemudian hikmah yang lain lagi kalau kita ni pandang daripada sudut perbelanjaan. Perbelanjaan rasa-rasanya sedikit berkurangan berbanding dengan tahun-tahun yang lalu. Barangkali satu Syawal itu sendiri lah Ustaz. Kalau ditanya Serina, tahun lepas berapa pakaian baju untuk hari raya dengan tahun ini? Tapi jujur Ustaz, Ajwa kadang-kadang kalau menyentuh pasal perbelanjaan, biasanya banyaknya perbelanjaan itu dari juadah tu. Tahun ini ada peer pressure Ustaz. Macam nda payah tin belaga apa-apa. Jadi relax bertanang-tanang tu saja. Sebab pengunjung sudah perkara yang di limitation ada kekurangan. Jadi kita ni pun fahamlah apa yang perlu disediakan, apa yang barangkali yang sewajarnya sajalah. Itulah dari segi perbelanjaan di sini kita melihat hikmahnya. Sebab kita ni kadang-kadang memikirkan asal raya mesti putung baju baru. Asal raya mesti sediakan makanan macam-macam. Kalau ada tapak kuda tu dah sah tu. Bukan namanya raya. Jadi kita perhatikan di sini bahawasanya dari segi perbelanjaan itulah yang dapat kita ni kontrol disebabkan oleh pandemik COVID-19. Rupanya Masya Allah. Allah turunkan rupanya walaupun dalam bentuk yang musibah, rupanya ada kebaikan. Ada keindahan, kemanisan. Ada kemanisan. Rupanya kita di sebab itulah. Kenapa kita ni COVID-19 ini jangan kita ni pandang dalam bentuk pandangan yang negatif, tapi kita ni ada kebaikan perkara yang positif yang boleh kita ni ambil. Kemudian lagi kalau kita ni melihat juga daripada segi hikmahnya, di mana kalau kebiasaan hari raya kita ni bersalam-salaman ndak kira siapa. Laki-laki, bini-bini, ndak kira mahram ke indah kah? Indong petuan yang boleh ke, tidak boleh kah? Sekarang ni semua tidak boleh. Ia seperti mengembalikan kita kepada fitrah.
Benar-benar kepada fitrah. Benar-benar kepada fitrah. Itulah sebenarnya hari raya. Makna hari raya. Hari raya Makna Aidilfitri itu sebenarnya kan adalah Aidilfitri itu makna kembali kepada fitrah. Kembali kepada kesucian, kemurniaan Islam itu sendiri. Sebagaimana kita ini lahir dalam bentuk fitrah, maka kita ini pun juga akan kembali dalam bentuk fitrah. Maka Ramadan kita ini digalakkan untuk sentiasa membersihkan jiwa raga kita ini, dan datangnya Aidilfitri bermakna kita adalah kembali kepada fitrah itu. Maka sebab itulah kenapa sebenarnya hari raya tahun ini kita ini lebih melihat dalam bentuk yang mana banyak sebenarnya hikmah-hikmah yang boleh kita ni pelajari, yang boleh kita ni fahami. Yang penting ialah semua itu adalah kerana urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin melihat hamba-hambanya agar sentiasa kembali kepada Allah dan melakukan perkara-perkara yang berbentuk ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Insya-Allah semua kita ni akan hidup dalam keadaan yang tenang dan aman, insya-Allah. Kalau kita ni bercakap mengenai dengan fitrah ni Ustaz, bukan hanya fitrah tu kita ni kita lihat dari segi dalaman dan jiwa kita ni tu membentuk balik mungkin dari segi pergaulan ataupun dari segi amalan hidup kita ni. Tapi sebenarnya fitrah ni terkandung juga dalam hal kebersihan dalam betul. Islam sendiri Ustaz, fitrah dalam hal agama sendiri kan tani memang digalakkan. Bersih hati pun sebahagian daripada iman. Jadi kalau tani berbalik kepada fitrah, di sini je kita ni melihat kenapa COVID itu mau indah mau kita ni mesti sentiasa menjaga kebersihan. Ini sebenarnya tuntutan Islam. Kalau kita ni pelajari Islam, maka apa yang disarankan untuk supaya kita ni dapat mengawal COVID-19, sebenarnya itulah sebenarnya ajaran Islam. Mengawal daripada penularan yang dia boleh balik kampung ya. Benar juga kan? Di dalam hadis pun ada mengatakan kita ni indah dapat boleh keluar daripada kawasan yang terkena wabak. Perkara-perkara yang perlu kita ni jaga. Yang perlu kita ni jaga sebab tanggungjawab kita ni sebagai individu. Sebagai individu, yang pertama sekali kalau kita melihat saranan daripada kerjaan atau yang dikatakan ketaatan kita kepada pemimpin. Bermakna orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan ini adalah orang yang derhaka kepada pemimpin ataupun orang yang tidak taat kepada ulil amri. Jadi itu walaupun melalui pihak kementerian yang berautoriti, tetapi saranan tersebut adalah tidak lari daripada saranan ulil amri sendiri. Satulah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum itu perlu kita ni pegang. Dan lagi satu, kita ni sebagai individu yang mempunyai tanggungjawab, di mana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ahsinu, hendaklah kamu berbuat baik, innallaha la yuhibbul muhsin, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah suka orang-orang yang sentiasa buat kebajikan. Jadi kebajikan kita ni macam mana? Kebajikan kita ni pun adalah sebenarnya di antaranya ialah iaitu tidak melontarkan diri kita ni kepada kebinasaan. La tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu lemparkan diri kamu kepada kebinasaan. Kita ni tahu sudah melalui garis panduan berkenaan dengan apa yang perlu kita lakukan. Macam contoh dipanggil gathering secara berkumpulan ramai-ramai, perlu ada kawalan. Walaupun barangkali dalam suasana kita menyambut hari raya, biasa kita ni suka berkumpul-kumpul. Berdudun sampai rumah tu penuh, sampai dah muat bilik tamu sampai ke dapur. Betul. Ada masuk bilik tidur. Ada kelompoknya lagi tu Jadi sekarang ini dah boleh. Jadi bukan bermakna dah boleh, cuma kita ni perlu kawal. Bermakna yang perlu kita ni kunjungi saja orang-orang yang terdekat saja. Terutama sekali ibu bapa lah. Ibu bapa, adik-beradik. Kalaupun dalam keluarga yang barangkali mempunyai keluarga yang ramai sampai beratus-ratus, jadi bolehlah kita ni ikut secara giliran lah. Yang penting kita ni kenal pasti siapa yang datang. Ini semua sekali adalah tujuannya untuk silaturahim. Kerana hubungan silaturahim di dalam menyambut hari raya Aidilfitri ini, kita ni tidak boleh terputus. Itulah yang sebenarnya. Pasal kita ni mau hilang daripada keberkatan. Betul. So mungkin, yang datang keberkatan. Mungkin saja kan Ustaz, ya, antara hikmah lain, saya percaya ada sebuah dua atau mungkin lebih keluarga yang merasa ni mungkin sebelum ini mempunyai perselisihan disebabkan oleh situasi COVID yang mengawal pergerakan keluarga tu, mau indah mau terbuka hati. Rahsia Allah kan. Rahsia Allah. Mungkin itu antara keindahan yang boleh saja dilakarkan untuk Syawal tahun ini Ustaz. Insya-Allah. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Ustaz ya.
suasana yang memang agak berbeza tahun ini. Tapi macam mana Ustaz kemarin apabila menyampaikan di depan ahli keluarga? Memanglah lain sedikit. Janggal juga. Janggal lah. Sebab yang disampaikan ini bukan orang lain, orang yang biasa orang di rumah juga. Baibun, bercerita-cerita. Tiba-tiba berdiri di hadapan anak-anak, berdiri di hadapan sampai di warning je Ustaz, dah boleh ketawa, dah boleh dapat ni. Dia memang warning Ustaz pun kan ketawa kan. Itu terpaksa ditahan. Terpaksa ditahan kan. Terpaksa memandang serius lah juga. Cukup indah. Kita ucapkan ribuan terima kasih Ustaz kerana mengongsikan tadi serba sedikit untuk pencerahan minda kita ni. Assalamualaikum Ustaz, selamat hari raya.